Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kamu. Usbatum minkum. Maknanya daripada kalangan kita juga. Bukannya yang membawa fitnah, yang membawa berita-berita kejatuhan atau sengaja nak menjatuhkannya, dalam semua aspek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini dalam dewan yang cukup berhikmah, masya-Allah, sebagai tempat perkembangan ilmu. Kita sambung bicara kita dalam berkenaan dengan surah An-Nur, ya. Ayat 11 sampai ayat 21. Okay, kita dah ada intro pada minggu sudah, bulan lepas lah sebenarnya. Minggu ni tak datang, ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kamu. Usbatum minkum. Maknanya daripada kalangan kita juga. Bukannya yang membawa fitnah, yang membawa berita-berita kejatuhan atau sengaja nak menjatuhkannya, dalam semua aspek lah, ya. Dalam kes yang ditunjukkan di dalam surah An-Nur ini adalah berkaitan dengan mungkin kita ya, mungkin dalam konteks ayat ini adalah kes hadisul ifki tadi, iaitu fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah. Jadi istilah hadisul ifki, percakapan-percakapan yang amat bohong sampai ifki ini tadi menandakan orang yang tak masuk akal lah, hilang akal, memfitnah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sahaja isteri Rasulullah, bahkan guru mereka, bahkan ibu mereka. Ya, gelaran Ummul Mukminin ini haram, tak boleh digunakan kepada orang lain, hanya kepada isteri-isteri Rasulullah saja. Jadi kalaulah suami-suami terlalu sayang dekat isteri sampai panggil isterinya ya Ummul Mukminin, kata contoh kan, dia niat mukminin tu anak-anak dia, jadi dia pun panggil Ummul Mukminin, tak boleh. Sebab itu khusus untuk isteri-isteri saja. Nak panggil Ummu apa? Panggil lah Ummu Jamil ke, kan, Ummu Jamilah ke, ya, contoh kan. Tak ada masalah. Jadi orang yang macam ni dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba difitnah. Maka itulah yang Allah Taala gelarkan peristiwa fitnah ni sebagai ifkun, ataupun ifki. Maknanya percakapan yang amat bohong, yang amat teruk lah, yang tak munasabah, tak sabah maksud dia akan, ya. Dan Allah Ta'ala beritahu usbatu minkum, yang mendatangkan ini adalah sebahagian daripada kamu. Makna geng-geng kita juga yang duduk makan nasi lemak kedai kopi bersembang, dia juga fitnah. Bermakna di sini ialah apa? Fitnah ini tak menanti kawan luar, orang di sekitar kita. Tukar. Okey, baik. Boleh, tak apa. Okey, insyaAllah. Ya. Jadi, halo, cubaan. On dah. Cubaan, okey, dekat. Cubaan, okey, ya. Baru sedap dengar, ya. Kan? Jadi, orang di sekeliling kamu, orang di sekeliling kita,
Jaga-jagalah sebenarnya. Sebab itulah banyak perkara sebenarnya daripada ayat ini yang ulama-ulama tafsir, antaranya menjaga maruah diri kita, cerita diri kita, rahsia diri kita ni eloknya berahsialah. Jangan semua nak unboxing, istilah budak-budak lah ni kan. saya suka tambah, dia kata unbox, kita pun unboxing. Jadi lain pula kan. Jadi kena jaga. Ya, kadang-kadang dah terlalu rapat sangat ni, tak ada rahsia antara kita. Tak boleh. Ya, walaupun kawan baik mana pun, rahsia keluarga kena rahsia. Itu salah satu daripada maklumat lah kan. Yang keduanya ialah berjaga-jaga. Kadang-kadang orang sekeliling kita jugalah yang menumpaskan kita, yang memfitnah kita dan sebagainya. Na'udzubillah. Tetapi Allah Ta'ala beritahu sini, la tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kamu menyangka semua berita dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Ni yang bila baca ayat ni jadi baik kok mana dah kita jatuh. Orang kata apa? Moral jatuh dah. Psikologi kita pun out dah masa tu kan. Ada hikmahnya. Hikmahnya kita dapat tahu siapakah di antara kita ni yang munafik dan sebagainya. Kerasnya dalam hadisul ifki ini tadi, peristiwa ini dia begini. Balik dari peperangan Bani Mustalaq, masa dalam peperangan Bani Mustalaq itu pun si Abdullah bin Ubay dah cuba melaga-lagakan umat Islam. Ya, dah cuba melaga-lagakan umat Islam. Kemudian apabila selesai peperangan Bani Mustalaq di Telaga Muraisiah, dia lagakan lagi sekali. Kan? Kemudian turun surah Al-Munafikun. Ambil engkau. Kan? Sedebuk turun komplit 11 ayat. Dia dah tersentak dah seround, kan? Tapi kenapa dah Allah Ta'ala pukul dia sedemikian rupa dengan satu surah, nama surah pun Al-Munafikun. Mungkin sebelum daripada turunnya surah Al-Munafikun itu, belum ada istilah munafik bermain di bibir Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim. Mungkin. Tapi setelah turunnya surah Al-Munafikun itu, barulah istilah munafik ini digunakan. Kenapa saya kata mungkin? Sebab saya suka kita menyelusuri kronologi sesuatu istilah. Sebagai contohlah, radhiyallahu anhu tak turun masa di Mekah. Ayat radhiyallahu anhum wa radu an turun di Madinah. Mana Allah meredai mereka itu dan mereka juga redha kepada Allah Ta'ala. Ya? Jadi sejak itulah para sahabat mula bergelar radhiyallahu anhu. Kan? Sedangkan di Mekah tak turun. Kenapa? Maknanya proses ujian contohnya. Sama juga apabila orang duk sibuk-sibuk sejak dari kecil lagi. Kita dengar bahawa Nabi bila berhijrah, maka dia pun membina masjid, mempersaudarakan umat Islam, menukar Yasrib jadi Madinah. Walau proses itu tidak secepat seperti mana yang dibilang itu, kan? Jadi sebab itulah saya cenderung, sebab saya terus mengkaji, terus membaca, sejak bila istilah munafik itu turun, ini maksudnya diperkatakan dalam kalangan sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kan? Jadi kalau selepas daripada surah Al-Munafikun, maknanya 7 tahun. 7 tahun Nabi duk suruh berjaga-jaga tentang munafik ini, barulah turun istilah ambil engkau munafikun terusnya, kan? Itu dia. Baik. Adakah dia terkejut? Adakah dia tersentak? Ya. Rupa-rupanya dia nak bagi satu lagi pukulan maut sehingga memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dia fitnah Aisyah dan ternyata Allah mensucikan Aisyah dengan 11 ayat ini, maka barulah kita kenal siapakah munafikun itu sebenarnya. Ya, siapakah munafikun itu sebenarnya? Ya, baik. Termasuklah juga selepas daripada turun surah Al-Munafikun, ya, selepas turun surah Al-Munafikun itu, orang-orang yang sekeliling Abdullah bin Ubay bin Salul mula meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka dah mula nampak rupa-rupanya ketua yang kita sanjung selama ni adalah munafik rupanya. Yang telah mensabotaj Rasulullah SAW,
menyesal kita ikut dia lari balik dari peperangan Uhud dulu. Sebab dalam perangan Uhud itu, ini kita bila belajar sirah ni kita berkait lah. Kita berkait kan. Okey. Okey, baik. Ada gangguan sikit ni. Baik. Dalam perang Uhud, yang pergi nak berperang tu 1,000 orang. Tapi patah balik 300 orang. Ingat kan? Jadi 300 orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh cari nama ni kepada Abdullah bin Yamani. Huzaifah bin Al-Yamani. Cari siapa nama 300 orang ni yang patah balik ni. Sekarang ni kita memanglah bercakap secara mudahnya, siapakah 300 orang munafik itu kan? Mungkin pada masa itu yang Rasulullah SAW guna bukan munafik tu. Mungkin guna istilah yang balik dari peperangan dan sebagainya. Itu kan. Sebab kita nak tengok kronologi sirah tadi. Tapi kalau orang kata, dah gunalah sejak tahun pertama lagi. Tak apalah kan. Tak ada masalah. Kita mengkaji sejarah ni kan. Gitu. Ya. Kuliah pun nama kuliah sirah, betul. Hantar anak buah seorang buah ni, semua pakai puji handsome katanya tak. Tak apa. Apa ni, saya ada backup sekarang ni 23 penceramah bertauliah di Yadim tu ya. Kalau saya tak boleh datang tu saya hantar siapa-siapa. Tak usah risau Kak Suara ya. Kalau saya tak boleh datang tu tak usah risau cari pengganti. InsyaAllah. Okay. Jangan main tak. Saya sejak saya masuk Yadim, saya gera semua perkakitan Yadim ambil tauliah. Alhamdulillah. 23 orang dah dapat daripada wilayah, dari Selangor lagi dan sebagainya. Saya akan hantar. Jadi kuliah ni kuliah sirah ya. Jadi jangan rasa macam apa ni cakap gini. Kita mengkaji sirah lah namanya. Okay. So 300 orang ni Huzaifah Al-Yamani ditugaskan supaya kutip nama. Dah kutip nama, dah dapat nama, tiba-tiba nak bagi kat Rasulullah SAW. Rasulullah kata simpan, jangan beritahu siapa-siapa. Even Rasulullah pun tak baca senarai itu. Okay. Kenapa Rasulullah SAW tak baca? Kenapa suruh cari tapi tak baca kan? Apa pasal ni? Kalau bos kita suruh cari data, dia tak baca pun data tu, bos sebenarnya buat apa kan? Bekek je kita. Bila Rasulullah tak nak baca tu sebenarnya dia tidak nak meletakkan sesiapa pun dalam kalangan umat ni yang di hatinya tadi adalah apa dia? Cuak ataupun curiga. Itu ikhlasnya Rasulullah SAW sayang kepada umat dia. Jadi setelah berlakunya penurunan surah Al-Munafiqun tadi, iaitu sebelum peristiwa hadisul ifki ini, orang mula berdatangan meninggalkan Abdullah bin Ubay. Sedar dah siapa Abdullah bin Ubay ni. Jadi kadang-kadang yang mengikut munafik itu bukan munafik pun, sebab dia keliru. Dia keliru siapa orang yang dia sanjung ni. Ingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ni sahabat. Rupa-rupanya bukan. Maka dengan itu datanglah mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan tak adalah Rasulullah segi penjagaan diri baginda sendiri pun tak adalah sampai ke tahap engkau dulu kan munafik kan. Tak ada macam tu lah kan. Itu Rasulullah punya jaga ya. Hati dia kepada umat dia, sayang sungguh ni tadi. Itu moral of the story-nya. Baik. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism, dan setiap mereka di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil sebahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Boleh ya? Jadi maknanya Allah janji tak apa, siapa yang terlibat dengan hadisul ifki ini, dosanya tunggulah di akhirat nanti. Baik. Dosanya itu tunggu balasan lah. Ayat ke-12. Laula idh sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Sepatutnya, itulah pengajaran daripada surah An-Nur ini. Turunnya hukum bukan terus hukum. Turunnya hukum beriringan dengan apa dia? Tarbiyah, mendidik. Itu yang Allah Ta'ala kata sepatutnya lah. Masa mula-mula berita ni tersebar, puak-puak kamu ni patutnya diamkan, senyapkan.
Sedangkan Aisyah kata apa? Bila berlaku hadisul ifki ni, pecah 4 kumpulan manusia di Madinah. Majoriti tak percaya, tetapi mendiamkan diri sebab tak berkait dengan kita. Kan? Sekarang pun sama macam tu kan? Mendiamkan. Kemudian yang minoriti percaya dan menyebarkan. Siapa dia? Inilah dia. Golongan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga beberapa umat Islam yang terpedaya, yang usbatun minkum ni tadi. Yang ketiga, tak percaya. Ramai juga tak percaya. Tetapi sebar juga. Sebab apa? Sebab apa? Sebab boleh jadi pedoman, boleh jadi nasihat. Jenis lagu tu. Kan? Percaya ke tak? Tak percaya. Tapi buat apa share? Yalah kok boleh jadi pengajaran. Apa lagu tu? Tak usah share lah kalau tak percaya. Kan? 3. Yang keempat, tak percaya, tak sebar. Tak percaya, sebar. Percaya, sebar. Tak ingat satu lagi. 4 golongan yang Aisyah beritahu. 4. Pecah 4. Daripada ni. Ya? Tak percaya dan lawan. Tu dia. Menafikan. Ini pun minoriti. Ya? Ini minoriti. Tak percaya, lawan. Seperti mana Ummu Mishtah tadi. Ummu Mishtah tu, dia berlawan dengan anak dia sendiri, Mishtah. Mishtah percaya dan sebar. Mak dia tak percaya dan lawan. Lenyapkan. Itu dia. Nafikan. Itu dia. Ya? Baik. Sepatutnya bila dengar tuduhan tu kita buat apa dulu? Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri dan berkata, ini adalah tuduhan dusta yang nyata. Kena kata lagu tu. Ya? Tolak terus. Baik. Kalau orang tu memang jahat, kita nampak jahat, patut tersebar cerita dia. Kita patut sebar ke tak? Tak juga. Tidak juga. Gitu. Samalah juga. Dia kata sebab mahkamah dah jatuhkan. So kalau kita tak kata begitu, kita menghina mahkamah. Siapa ajar dia lagu tu? Sebenarnya, kalaulah mahkamah jatuhkan hukuman sekalipun, ada kaitan dengan kita tak? Tak ada. Habis tu nak saya buat apa? Biar je lah. Lepas tu, kuk mana pun, pendalilan dalam syariat Islam ini sudah ditentukan begitu, begini dan sebagainya. Jadi, kalau tidak menelusuri sama seperti mana yang syariat Islam ni, tak payahlah kita nak terima. Nak terima tu pun tak perlu sebenarnya. Begitu kan. Ada sebab kenapa. Ni saya contoh ya. Saya tidak berkait dengan mana-mana kes ni. Ada sebab kenapa dalam Islam tuduhan berzina itu sabit sekiranya ada 4 saksi yang tengok dengan mata kepala sendiri alat lelaki dalam alat perempuan. Ataupun kalaulah liwat, juga sama, alat lelaki dalam lelaki ataupun dalam perempuan, tapi melalui saluran yang belakang. Kan? Itu Islam dah letak gitu. Video, dia kata. Video berjuta orang tengok. Tak boleh. Video tak sabit. Sebab video boleh terbuka dengan editing. Dah ada dah, dia kata, dalam apa spesimen ke apa istilah dia. Di dalam alat yang seorang lagi tu. Ataupun alat perempuan tu memang ada dah. Dalam alat perempuan itu spesimen si lelaki ni tadi. Kan? Maknanya dia kata, sabit lah. Boleh tak? Cuba kaitkan kenapa Islam suruh yang 4 tadi. 4 orang. Boleh tak? Tak boleh sabit. Ya. Dulu saya sendiri pun terfikir juga masa kita tengah belajar tu kan. Kenapa tak sabit? Dah video lagi kan? Bergerak nyata. Itu yang mungkinlah kerana soalan macam itulah saya Allah Ta'ala hantar dalam bidang media. Berbelah-belah tahun duduk dalam bidang media elektronik, sama ada radio ataupun TV, belajar sendiri buat editing, barulah nampak, sekejap nak edit ni sebenarnya kan. Itu bukan pakar tu, saya bukan pakar. Maknanya sesuatu tu boleh diedit. Saya pernah main-main sendiri dengan gambar-gambar ni kan. Belajar dalam studio
di RTM ke di mana masa tu, bukan di RTM, di IKIM. Jadi nak tahu, boleh tak aku nak buat yang lelaki yang A ni bersalah dengan A, dengan B? Boleh. Mudah aja. Tu cara nampak dia lah. Sekadar saya lah. Saya ni bukan daripada IT kan. Tak boleh. Sebab itulah video ke apa ke tak boleh jadi saksi sebenarnya. Sebab dia boleh terbuka pada editing. Kalau ustaz kampung macam saya pun boleh cantum 2 gambar sampai nampak bersalam, kan, walau tak bersalam pun, kan. Ni ada baru ni, ada pelakon mana dah, pelakon Malaysia lah, dia nak cerita bahawa dia tak pernah bersentuh dengan lelaki, dengan perempuan. Jadi dia buatlah behind the scene, sebenarnya langsung tak bersentuh pun. Saya tak ingat siapa dia, adalah. Kan biasalah kita pun tengok TikTok sekarang ni kan, duk laju-laju jalan-jalan tak, bukannya kaki pun saja nak supaya tidak ketinggalan. Nanti orang kata ustaz tak pandai, nak tahu dah. Dia ceritalah, nampak macam dia peluk bau perempuan tu, tapi sebenarnya dia pusing tak lain tangan dia, tapi nampak sekilas hero ni seperti dah paut bau perempuan tu. Walau dia kata dia tak pernah pegang perempuan selain daripada isteri dia. Kan? Saya tak ingat nama pelakon tu. Tapi kita mendoakan semoga begitulah. Alhamdulillah, maknanya apa? Ni di Malaysia ni adalah orang-orang yang seperti itu, menjaga tata susila. Itulah doa kita kan. Jadi sebab itulah kaitkan balik tadi, kok mana pun kalau tak nampak dengan mata kepala 4 orang. 4 orang ni dalam peristiwa benar yang berlaku dalam zaman pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tuduhan dibawa. Masa tu sahabat masih ramai. Ya? Tuduhan dibawa oleh 4 orang ini. Jadi nampak, saya nampak begini-begini. Nampak? Ya begini-begini nampak. Nampak? Yang keempat tu dia kata, saya kurang yakin. Akhirnya ketiga-tiga disebat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kisah benar, ya. Saksi yang kena. Lepas tu yang dituduh tadi tu dia nak bersumpah. Dia nak bersumpah, nak menafikan. Sayyidina Umar kata, aku tak suruh lagi kan. Dia celekkan kau tu. Kamu pun duduk diam. Dia kata, kalau aku kata duduk diam. Itu makna tegas nama. Kamu nasib baik saksi. Kalau tidak, kamu memang dah kena hudud lah. Kena sebat juga ataupun kena tu. Ada kisah dia panjang, ya. Kisah dia panjang berkenaan dengan pertuduhan pada masa itu. Jadi, tuan-tuan dan puan, sekarang ni tolonglah kalau ada yang nak menyebar pasal berita-berita macam ni dalam era sekarang ni, biarlah kita menjadi golongan yang yang minoriti kata Aisyah tadi. Tak percaya, nafikan, tolak. InsyaAllah golongan itu jadi majoriti, negara kita selamat. Daripada kita diserubungi sebagai fitnah tadi. Okey? Baik. Kemudian, ayat yang ke-13. Ayat ke-13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa iz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kazibun. Sepatutnya lagi. Itu yang diiringi hukum tadi itu dengan tarbiyah. Dan disebat dalam Islam pun tidak sampai bergelupas kulit, tak ada kan, tapi terasa di kulitnya. Jangan, ada juga orang terjemah dia kata sebab dalam Islam tak sakit kan, dia kata mana boleh tak sakit, kena sakit, kena, tapi tidaklah sampai sakit tadi tu, dia sakit, kesan psikologi tu lebih besar daripada sakit badan tadi tu, ya. Terasa, jangan tak terasa. Tak terasa dia selamba kan, macam budak-budak kita sebab budak-budak tu tak sakit pun kan. Jadi apa adakah hukum syarak lagu tu kan. Jadi terasa di kulit. Okey. Sepatutnya mereka yang menuduh tu sebelum nak buka mata, buka mulut tu, bawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Fa iz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kazibun. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itulah di sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta, walaupun dia benar. Memang 3 orang nampak confirm dah. Tiba-tiba yang keempat ni jam. Dia kata masa tu spek saya jatuh. Contohnya dah. Ataupun masa yang keempat dia kata apa? Elok-elok kami tendang pintu tu. Kan? Kami nampak berempat-empat ni, tiba-tiba yang keempat tu dia kata apa? Pintu tu terlantar balik ke muka dia terlindur sekejap. Kawan tu dah melompat dah. Contoh kan? Cacatlah pandangan. Tak boleh. Jadi sebab tu nak menuduh,
Moral daripada ayat ni apa dia? Nak menuduh siasat dulu, bawa bukti dulu. Ya. Dan menuduh pula bukan sembarangan, bukan di Facebook, bukan di TikTok, bukan di media sosial. Tuduh di pejabat. Apa? Penguat kuasa. Bawalah ke polis ke apa ke dan sebagainya. Kalau dah sepatutnya. Sebenarnya, kenapa sampai 4 orang? Ya, sebab kalau 4 orang ni masih sempat nampak lagi alat dalam alat tu, maknanya apa? Maknanya orang tu tak kisah. Dia saja nak tunjuk pun. Kan? Dia nak normalize kan. Orang ni lah kena hukum. Sengaja kan? Sebab ada banyak kisah sebenarnya. Dulu saya ingatkan kenapa berlaku satu je hukuman sebat dan zaman Rasulullah SAW dan sebagainya. Sebab nak tunjuknya bahawa berlaku dah cara penyelesaian dan sebagainya. Rupa-rupanya ada beberapa lagi kes. Dalam kes seperti seorang lelaki mengaku mengaku berzina depan Rasulullah SAW, tiba-tiba azan. Maka Rasulullah kata, jom sembahyang. Dia tak sambung, dia pun ikut sembahyang. Lepas pada tu, dia mengaku sudah sembahyang. Dia pun tanya Rasulullah SAW, macam mana kes saya tadi tu? Kamu dah sembahyang tadi? Dah, ya. Dah sembahyang. Lepas tu, semoga dosamu diampunkan. Dia pun tak sambung. Tapi yang kena sebat tu apa? Sebab dia mengaku sampai 4 kali. Dia tak puas hati juga. Jadi dia sendiri sudah bersumpah secara tak langsung, maka kenalah Rasulullah kena hukumlah dia. Jadi bermakna dia tu memang bersalah sungguh dan memang tak sengaja sungguh melakukan perkara tadi. Jadi sebab itulah yang dihukum ni tadi, mereka yang sudah normalizekan benda tu. Boleh faham ya? Okey, baik. Walaula, yang kali ke ayat ke-14, kali ketiga Allah Ta'ala sebut lagi, walaula lagi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Dan kalaulah tidak ada ataupun tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Azab Allah boleh datang bila-bila masa saja, ya. Dengan perangai kamu duk campur berita palsu sampai tersebar satu Madinah ini, kalau tidak kerana rahmat dan kasih sayang Allah, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala akan sapu sekaligus gitu je. Kan? Seperti mana berlakunya ke atas kaum Nabi Lut dan sebagainya. Kaum Nabi Lut ni namanya Sodom. Nama dia Sodom. Jadi orang putih ambil istilah Sodom. Ya tak? Tu dia. Tu asal-usul perkataan dia. Kaum Sodom ni tadi, dia bukan sahaja terlibat dengan homoseksual, tapi dia juga adalah penjarah-penjarah tanah yang cukup rakus. Bangunan-bangunan dibina dengan sedahsyat-dahsyatnya, setinggi-tingginya. Perbandaran dipercantikkan. Ya. Jadi dia menggali sendiri dia punya bencana ke atas dia, azab ke atas dia. Sebab itulah bila Allah Subhanahu Wa Taala tarik seseorang nabi dan rasul daripada perkampungan ataupun daerah itu, maka tunggulah azabnya. Jadi Nabi Lut ditarik. Nabi Nuh ditarik. Nabi Ibrahim pun ditarik juga. Tak ada nabi yang meninggalkan sesuatu kaum itu melainkan kaum itu akan dihancurkan, diazab. Melainkan Nabi Yunus. Nabi Yunus dia keluar dan sampai di tengah jalan masuk ke ke laut tu, masuk dalam perut ikan tu kan. Nabi Yunus mula sedar, ikan paus tu. Nabi Yunus mula sedar bahawa dia tidak sepatutnya meninggalkan umat dia. Kalau dia tinggal itu bermakna hancurlah umat dia. Lalu sepanjang 40 hari katanya kan berada dalam perut ikan paus itu, maka dia bermunajat, berdoa, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Maka dengan itulah umat dia selamat. Jadi satu-satunya Nabi yang sudah keluar dari perkampungannya dan Allah Ta'ala dah nak azab dah pun, tiba-tiba selamat lagi dan dia balik ke kampung halamannya. Nabi SAW keluar Mekah, tapi kenapa Mekah tak hancur? Kenapa Mekah tak hancur? Sebab Nabi dia tidak tinggalkan dalam bentuk tinggal terus begitu. Tapi dia memang berniat untuk datang balik. Daripada kata-kata dia sebelum meninggalkan Mekah, rindu Mekah dan sebagainya itu, bermakna dia nak berhijrah sekejap je.
Dan dia nak atur strategi kat luar, nak ambil balik. Baik pun. Sebab itulah orang Mekah tidak diazab. Itu semua ulama kaji sebenarnya. Kita kena baca ya, kena bacalah benda tu. Jadi satu-satunya nabi yang nabinya keluar memang keluar sungguh lah. Maknanya kita kata tak? Keluar betul lah, bukan keluar nak balik semula. Nabi Yunus lah. Orang lain tak ada dah. Habislah ya. Termasuklah Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi Ibrahim AS selepas dia keluar dari kota Babylon itu, Babylon terus berkembang. Terus berkembang. Cuma kerajaannya runtuh. Kerajaan Namrus tu yang runtuh. Apakah azab ke atas kaum Babylon? Ya? Ada azab dia. Azab dia ialah bingung. Mental block, jam. Itu dia. Dia runtuh. Dia mengalami keruntuhan juga sebenarnya. Walaupun tidak runtuh dalam bentuk bangunan ataupun runtuh dalam bentuk gempa bumi seperti mana kaum Ad dan Samud ya. Mental. Jadi bila mental, automatiklah tamadun tu jatuh lah, merosot lah, dikuasai oleh kaum lain. Jadi Babylon itu dia ada Neo Babylon pula selepas tu, kan? Neo Babylon pula ya. Jadi selepas era Nabi Ibrahim lah sebenarnya jadi Neo Babylon tu ya. Baik. Jadi sebab itu Allah Ta'ala berikan peringatan. Kalau tidak, kerana tu hancur ya. Jadi sekarang ni kita ni dengan sebaran fitnah yang berleluasa, tak kira fitnah dalam apa bentuk sekalipun, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu fid dunya wal akhirah. Itulah, ingatlah. Sebab itulah kita kena lenyapkan. Benda ni kena lenyapkan. Ya? Fitnah ni mesti dilenyapkan daripada muka bumi Malaysia ini kalau kita nak selamat muka bumi Malaysia ni. Itulah pengajaran sebenarnya. Ya? Jadi peringatan langsung yang Allah Ta'ala berikan kepada Ahlul Madinah pada masa itu, kalau tidak kena tu hancur dah ni kamu ni. Fitnah siapa? Fitnah Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW, ibu kamu. Ibu kamu. Sebab itulah diharamkan isteri-isteri Rasulullah berkahwin dan mengahwini selepas pada kewafatan Rasulullah. Sebab dia sudah diangkat ke taraf ibu. Panggil lah. Nak panggil ibu apa? Ibu nak sebut juga. Ibu kepada orang-orang yang mukmin bagus. Ummu Salihin ke, Ummu Salihat ke, boleh, tak ada masalah. Ummul Mukminin jangan. Okey, baik. Seterusnya, iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkanya perkara kecil padahal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Detail ayat ni. Cuba perhati betul-betul. Tak tahu, tak ada ilmu tentang hukum hakam, nak bercakap tentang hukum hakam, tak tahu pokok pangkal isu sebenar, sebarkan ya. Sebarkan tu pula kononnya kalau tak sebar hina mahkamah lah apa dan sebagainya. Itu keperluan untuk kamu ke? Tak ada semua tu ya. Dan kamu ingat sebut perkara tu perkara kecil. Contohnya ya. Macam juga saya dari yalah, kita orang Kelantan ya dah. Orang Kelantan ni memang sempadan siam. Kan? Sebut yang nak pergi alik siar. Ya tak? Nak pergi alik siar tu, istilah dia benda-benda maksiat lah tu. Ya tak? Istilah nak pergi alik siar. Paling-paling tidak pun, golok lah kan. Nak pergi golok. Paling-paling tidak pun, nak berkahwin lari lah. Istilah tu. Tapi tu bahaya tau. Sebab seakan-akan kawan ni, pasal pergi situ mungkin dia nak pergi tengok saudara dia kot. Ya kan? Okey, jangan gitu. Tapi kerek alik golok dah, dia kata. Kerek tu kerap, ya tak? Kerek alik golok dah, dia kata. Ya? Nak pergi shopping lah. Paling-paling tidak pun beli toto. Beli toto yang halal, ya tak? Kan? Jadi jangan, itu kamu ingat kecil, bergurau kecil, jangan. Maruah dia. Dan benda tu juga seperti seakan-akan normalize kepada perkara dosa. Ya? Itu. Ya? Bahkan kebanyakannya peniaga lah. Hak salah dari sisi perdagangan tu bab lain pula. Ini salah dari sudut maruah, muruah ni. Kita konteks gitu kan.
Gitu. Penyeluduk berah ke apa ke tu biasalah. At least dia gini niaga, dia bukan buat kerja maksiat, ya tak? Begitu tu. Baru ni pergi ke selatan Thailand. Nak balik tu, terlupa nak beli berah. Satu pack seorang kan sekolah. Pasal apa? Terlupa juga, takut salah lah. Satu Alphard saya tu, Velfire tu, 4 orang naik baru ni. Satu driver, 2 lagi staff. Dia kata, kenapa lah kita tak boleh 4 kata. Takut kena tahan dekat sempadan tu, tak berbala kata. Kan? Punyalah takutnya. Tak apa. Jadi sekarang ni, istilah perli-perli benda macam tu sila hentikan. Jangan main-main. Jangan main-main. Saya pernah satu ketika dekat airport Kota Baru. Saya biasalah dah kita balik bertugas kan. Kita pergi tu kerana mesyuarat balik di airport tu dengan baju kod macam ni lah. Ada seorang ni, orang dah peringkat pakcik lah dengan saya. Gua tu kata, semak-semak pakar ni. Itu biasalah bertugas kata. Mari tu, dia pun buat tangan 2 gitu. Kata, pakcik, saya ni pegawai kerajaan. Datang bertugas, kata balik tu dengan baju ni, baju rasmi ni. Dia ada dah gora. Berdesing juga telinga tu. Buka benda macam tu tak? Main-main benda macam tu. Kata dia. Jadi saya sound terus lah, bukan nak menunjuk aku ni pegawai kerajaan, tidak. Tapi geram nak katanya, aku mari buat kerja. Selamba. Jadi jangan, kamu ingat benda tu kecil, jangan main benda macam ni. Ini khusus dalam perkara maksiat macam ni. Dah. Okey. Walaula iz sami'tumuhu qultum qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak hadza buhtanun azim. Tidak sepatutnya semasa kamu mendengarnya kamu segera berkata, tidak sepatutnya, dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya kamu segera berkata, tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini. Maha suci engkau ya Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah SAW ini, khasnya, dan juga nama baik keseluruhan manusia lah. Dan ini adalah satu dusta besar yang mengejutkan. Makna Allah Ta'ala beri panduan sampai ke tahap masa bercakap sepatut kamu buat gini, masa dengar tu terus potong, tak layak, cukup, ini bukan hak kita nak bercakap, apa lagi nak memfitnah dia, khasnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa dia letak dalam bracket kan? Makna bracket tu dimaksudkan dalam konteks ayat ini, tapi umum ayat ini adalah untuk semua manusia. Baik. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin. Allah memberi pengajaran kepada kamu supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang sedemikian ini selama-lamanya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Ayat ni pada saya paling takut. Jadi Allah Ta'ala turunkan hukuman-hukuman, teguran-teguran dan cara mengendalikan kes ini, pengajaran kepada kamu supaya kamu tak ulang sampai bila-bila dah. Sekiranya kamu betul-betul orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang yang memfitnah, khasnya dari isu-isu seperti ini, iman dia pun dah gugur sebenarnya. Na'udzubillah. Sekiranya kamu ni orang yang beriman, kamu tak terlibat dengan benda ni. Maksudnya gugur iman. Bukan setakat kena sebat tu syariat, undang-undang, hukum hakam. Gugur iman, akidah. Soal akidah. Muslimin muslimat sekalian. Jangan terlibatlah benda macam ni. Segeralah bertaubat. Dan segeralah kita mengkoreksi sekiranya ada terlepas cakap ke mana tahu. Tarik balik semua. Tak kira pada siapa sekalipun. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Wallahu alimun hakim. Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan, yakni hukum-hukumnya, kerana Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi semua yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apakah sebenarnya hukum hakam, dan juga Allah mengetahui apa sebenarnya hakikat yang berlaku, tujuan, maqasid dan sebagainya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah
ataupun menghebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara yang sedang kamu tidak mengetahui yang demikian itu. Jadi, azab Allah tu Allah sebut 2 kali kat situ, dunia wal akhirah. Tak dan tunggu akhirat, atas dunia pun Allah qada dah sebenarnya. Dalam bab apa ini? Bab menjatuhkan muru'ah. Muru'ah, marwah. Ya. Dalam bahasa Melayu marwah. Sebenarnya ejaan dia tu M-A-R-U-A-H. Sepatutnya maru'ah dia baca gitu. Ya. Tapi dia dah jadi jam marwah. Sebenarnya muru'ah. Jadi mahalnya marwah ni itulah dia. Allah Ta'ala janji akan azab kalau tak akhirat, dunia pun boleh jalan sekali. Ya. Kemudian innal ladzina yuhibbun walaula lagi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. 5 kali Allah sebut laula di ayat ni, ya. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah amat melimpah belas kasihannya, tentulah kamu akan ditimpa azab dengan serta-merta. Berapa kali Allah sebut ayat ni? 2 kali. Makna kat situ satu peringatan ataupun suatu dipanggil at-tarhib, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia dalam ayat Quran ni dia bersilih ganti antara at-targhib dengan at-tarhib, ya. Tarhib ancaman, targhib berita gembira, galakkan. Jadi contohnya ayat-ayat ayat-ayat daripada 16 daripada 17, ya, 17, 18, 19, 20 itu adalah ayat-ayat tarhib, mana ayat-ayat ancaman semuanya, kan. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga memberitahu tentang limpah kurnianya, dalam keadaan Allah Ta'ala mengecam mereka yang mengeluarkan fitnah ini. Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan khabar gembira bahawa pengampunan Allah itu maha agung, maha besar dan sebagainya. Itu namanya tarhib, ya. Baik. Kemudian, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ini targhib. Janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh, yakni pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih daripada dosanya selama-lamanya. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, dosa qazaf ini Allah Ta'ala boleh tak ampun, tapi Allah Ta'ala pilih untuk mengampun, ya, kepada hamba-hambanya, ya. Jadi besar tak besar dosa menjatuhkan maruah melalui qazaf ini, sehingga kan Allah Ta'ala mengatakan ia jejak langkah syaitan. Sama taraf dengan apa dia? Arak. Ini nak cerita bab tu Sayyidina Ali apabila dia mencadangkan supaya dihukum peminum arak tu dengan 80 sebatan, sebab ada kaitan dengan ayat ini yang menyebut bahawa orang-orang yang memfitnah, mengqazaf ini tadi adalah pengikut-pengikut syaitan. Gitu. Sama seperti mana arak, ayat arak, ini dipanggil qiyas. Innamal khumru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Jadi dia qiyas kat situ. Jadi maka pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, peminum arak yang ditangkap itu disebat 80 sebatan juga. Ya, itu kias dan juga itu ijtihad lah. Sebab arak tidak ada hukuman di dalam Al-Quran secara khusus. Okey. Jadi tuan-tuan, balik kepada ayat ini, langkah syaitan. Mana orang ini hilang akal. Sebab itulah hadisul ifki. Ya, bohong yang teramat, bohong yang sampai ke tahap tidak ada pertimbangan akal sihat, rupa-rupanya itu adalah langkah syaitan. Sungguh sebenarnya, syaitan ni dia goda macam-macam cara. Benda yang tak masuk akal kadang-kadang. Ada? Kenapa tiba-tiba rajin sembahyang,
Kan? Sembahyang sunat lah maksudnya. Rajin sembahyang sunat. Kenapa? Selama ini kalau tarawih tu imam tazkirah sikit pun dia marah dah kan. Contohnya nak tazkirah sikit dia nak suruh perabi 8, tiba-tiba kali ni sampai 23 dia tarawih. Sebab apa? Rupa-rupa yang pak mentua mari di rumah. Kan, syaitan ni masuk. Tidakkah itu kerja mulia, kerja tarawih sampai 23 rakaat, tapi dia kait kot lain. Contohnya kan, tiba-tibalah mengaji sampai habis 1 juzuk lepas tarawih tu kan. Tu ada mari rumah kan. Gitu. Jadi itulah nak cerita syaitan, dia tak logik sebenarnya kan. Dalam solat Jumaat, khutbah Jumaat, kita tidak dibenarkan bercakap-cakap, hatta nak tegur orang yang sedang bercakap pun kita tak dibenarkan bercakap-cakap. Kan? Sebab apa? Sebab dia sebenarnya cetusan syaitan nak start dah tu. Akhirnya dia boleh bergaduh. Jadi sebab itu masing-masing jaga diri, jangan bercakap-cakap semasa khutbah sedang disampaikan. Dan kita pun tahu orang sebelah tu bercakap buat salah, bukan disuruh untuk menegur. Isyarat pun tak boleh. Sebenarnya. Sebab apa? Kawan ni duk bercakap. Kita pun, dia jaga diri, sudahlah. Kata dia gaduh. Dia kata, mula nak bercakap, nak balas balik. Saya tegur sebabkan memang tak boleh bercakap. Ingat awak seorang ada ilmu. Akhir syaitan pencetus. Jadi sebenarnya memang lara dia panggil. Dia tidak sebut haram, tapi sebenarnya lara lah. Lara jadi apa? Jadi solat Jumaat tu tak ada apa-apa lah kita. Jadi macam solat zuhur biasa gitu je. Mana? Sepatutnya tak boleh. Semua benda tak boleh. Kena fokus dengar. Kan? Kena fokus dengar. Itu kan? Sebab nak jaga ni cetusan syaitan. Okay. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya Maha Pengasih dan rahmatnya, lalu dia pun membersihkanlah kamu daripada dosa-dosa itu. Maka sebab itulah ada dua pandangan berkenaan dengan kedudukan syahadah. Syahadah tu apa dia? Syahadah tu persaksian jadi saksi, bukan syahadah la ilaha illallah kan. Seronok juga pada pertemuan yang lalu kan. Kalau orang tak tanya, saya pun tak sedar istilah tu dikelirukan ya. Jadi syahadah ni sijil dalam bahasa Arab pun syahadah juga. Sebab apa? Sebab bila kita belajar, habis dah degree 4 tahun, dapatlah scroll ijazah. Ijazah tu dalam bahasa Arab dia panggil syahadah. Maksudnya persaksian daripada universiti bahawa budak ni telah lulus. Tu dia. Jadi istilah syahadah tu luas, bukan kata syahadah tu asyhadu alla ilaha illallah. Jadi syahadah dimaksudkan dalam ayat ini adalah persaksian di mahkamah, persaksian untuk sesuatu perjanjian, persaksian nikah kahwin juga begitu ya. Jadi seorang wali adalah saksi bahawa perempuan ini tidak ada ikatan dengan sesiapa pun dan layak untuk dikahwinkan dengan lelaki itu. Itulah maksud syahadah kepada seorang wali. Jadi sekiranya saksi ataupun persaksiannya itu gugur kerana perbuatan qazafnya ini, maka apakah status dia mewalikan anak perempuannya berkahwin? Ya. Jadi itu dipanggil sebagai wati'us syubhah, persetubuhan yang syubhat. Nak kata haram, zina, dia akad nikah, tapi akad nikahnya pincang, maka dia jadi wati'us syubhah. Jadi anak-anak yang lahir daripada wati'us syubhah ini sebenarnya tidak layak untuk dibankan kepada bapanya. Ya, itu bahaya sebenarnya. Jadi itu sebab itulah jaga-jaga bapa-bapa sesiapa saja, kerana efeknya itu cukup panjang. Bagi setengah tak dinafikan, bagi setengah ulama mengatakan wati'us syubhah itu sama dengan zina. Itu pandangan hukum kan. Jadi kita ni kena jaga dirilah. Bila kita jaga diri, zuriat kita pun bersih dan keturunan kita pun bersih, insya-Allah. Itu contohnya. Jadi dalam hal mengampunkan dosa-dosa ni tadi, memang pandangan ulama tafsir dan juga ulama hukum sendiri pun berbeza, sama ada dosa qazaf itu diampunkan tetapi hak persaksian tidak dikembalikan. Makna kekal begitulah dia. Orang ni tak boleh dipercayai dah, maksud kata. Tapi berdasarkan kajian-kajian ulama juga, Imam Syafi'i sebagai contohnya mengatakan bahawa bila diampunkan dosa qazaf, maka itulah syahadahnya pun dikembalikan juga. Ya. Okey.
Habis takat tu kisah ni, maka mereka pun disebatlah, ya. Mistah bin Asasah disebat, Hasan bin Sabit disebat, Hamnah bintu Jahshin, kakak ipar Rasulullah SAW pun disebat. Ramai lagi lah yang terlibat bawa mulut pada masa itu disebat, ya. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul terlepas. Dia terlepas. Dan Rasulullah buat tak tahu. Ya tak? Maksud kata apa ya? Mereka wahwa laisa minna, dia bukan daripada kalangan kami. Dia ingat dia lepas pada hari itu, selamatlah dia. Tapi rupa-rupanya dia sendiri tak dapat kawal dia punya jiwa dia sendiri, dan dia mula mengalami tekanan hidup, tekanan, dan akhirnya matilah dia keseorangan. Ya? Mati dalam keadaan pemulawan sebenarnya. Pemulawan yang secara, dia beginilah sebenarnya. Walaupun tidak ada perisytiharan pemulawan ke atas Abdullah bin Ubay bin Salul, hakikatnya dia memang di pulau. Itu pandangan saya selaku pengkaji sirah. Macam mana? Contohnya tadi, dengan turunnya surah Al-Munafikun. Orang-orang yang selama ni duduk sebelah dia, duduk makan, duduk minum sebelah dia dan sebagainya, semua meninggalkan dia. Bila semuanya meninggalkan dia, maka tertekanlah. Tertekan. Lepas tu dalam kes, Rasulullah tidak menghukum dia, tidak kejar dia, tak tangkap dia. Ya tak? Rasulullah buat tak tahu je dia. Itu telah memberikan satu lagi pukulan kepada dia, mengatakan bahawa dia sebenarnya bukan mukmin. Dia kafir lah maknanya. Kan? Dia ghaira mukmin. Itu lagi tekanan. Sedangkan dia ni duk pergi semayang di Masjid Nabawi. Kita nak pergi semayang Masjid Nabawi bukan senang. Kan? Dia duk semayang Masjid Nabawi. Ya? Cuma dia ni dikenali bila bersemayang di Masjid Nabawi selalu bercakap dengan suara kuat, selalu berbual-bual, bersembang. Sedangkan masjid ini sepatutnya sunyi sesunyi-sunyinya. Masing-masing bermunajat dengan apa? Dengan suara yang perlahan. Itulah kedudukan di masjid. Sebab itu kita walaupun mengaji dalam masjid, belajar, rendahkan suara semungkinnya. Hanya kita semanfaatnya sahaja dengan guru yang mendengar. Kan? Dalam masjid. Sebab apa? Ada orang nak beriktikaf, ada orang nak solat. Jadi sebab itu masjid sepatutnya sunyi. Tapi orang ada, suara tak dengar. Gitu kan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul selalu dikenal dengan suaranya yang lantang dalam masjid. Bermakna dia pergi jemaah masjid. Kan? Tapi kali ni bila Nabi tak hukum dia, sedangkan orang tahu semua, Abdullah lah je bawa cerita ni. Maka dia mendatangkan tekanan, ya. Itulah hukuman ke atas orang-orang munafik ini, iaitu mereka dipulaukan dengan jiwa mereka sendiri sebenarnya, bukan dipulaukan secara umum gitu, tidak, ya. Baik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun terasa hatilah kepada Mistah bin Asasah. Tak patut buat gitu ke anak aku. Kan? Terasa orang buat ke anak kita, orang kata ke anak kita, terasa. Geram dekat tu. Kan? Lalu terlepas cakap lah bahawa dia tidak nak menanggung lagi Mistah selepas ini. Ya dah, cari makan sendirilah, pandai-pandailah nak hidup. Kan? Tiba-tiba turunlah ayat. Masa dia terucap begitu, dia berada di rumahnya. Rasulullah SAW pula berada di rumah Rasulullah ataupun di tempat Rasulullah. Tempat berbeza-beza, bukannya tempat yang sama. Turunlah ayat ke-22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya daripada kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Mistah pun berhijrah juga. Orang mukmin juga, cuma tersalah langkah. Ya? Dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan. Ini masalah ni. Forgive and forget. Kan? Kalau kita apa dia? Forgive can, forget cannot. Tapi diminta untuk forgive and forget. Kan? Kesalahan orang-orang itu, tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Rasulullah SAW pun bergegas menemui bapa mentuanya, Abu Bakar, baca ayat ni. Direct kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun terus faham. Akulah tu orangnya. Tidaklah kata, mana tahu ni. Tak ada. Abu Bakar faham. Terus Abu Bakar pun kata apa? Bahkan aku inginkan, kata Abu Bakar,
bal uhibbu an yaghfirallahu lana, ya, wallahu ghafurur rahim. Bahkan aku mahu pengampunan daripada Allah Ta'ala itu yang lebih besar, dan aku akan terus menanggung Mistah bin Athasah. Inilah kisah Abu Bakar dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma yang cukup hebat. Wallahu a'lam, ya. Sampaikanlah berita ayat ini, penceritaan. Saya lebih suka kalaulah tafsir itu dalam bentuk pengkisahan, penceritaan. Saya terpengaruh dengan Hamka dalam dia menyampaikan tafsir. Dia tidak banyak soal hukum, tapi dia menyampaikan, mengkisahkan. Seperti mana tadi. Barulah tak ada lagi fitnah dalam masyarakat kita ni. Wallahu alam. InsyaAllah sehingga bertemu lagi dalam pertemuan akan datang. Dan kalau saya tak dapat datang tu, insyaAllah saya akan hantar penceramah wanita pula kah? Dan kita ada stok penceramah sekarang ni di tangan saya. Kalau nak minta buat pengisian pun, kita ada stok penceramah. Ramai sangat di Yadim tu. Daripada 258 kaki tangan di HQ, ramai. Setakat ni sudah hampir 60 orang dapat tauliah sebenarnya. Dilah ada di wilayah, ada di Selangor dan sebagainya. Saya tolong kempen lah ni kan. Ada juga tanya, kalau penceramah Yadim datang, siapa bayar? Kita kira kan, insyaAllah. Jangan sampai CEO tolong bayar allowance untuk dia orang. Tapi sebenarnya bukan apa. Saya nak pepatah ni, saya terlupa siapa dah ni yang menyampaikan istilah ni. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak ada apa-apa tidak boleh memberi. Itu yang saya gersa sangat kaki tangan Yadim. Ada tauliah tu. Jangan jadi urus tia program je kita ni. Ya? Kita ni Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, kita juga kena menyampaikan. Alhamdulillah dia orang ikut seruan saya. Sekali dapat 20-30 orang sekali dapat. Nak apa lagi kan? Jadi kalau sekadar nak buat program tu, kami gerakkan orang kami je insyaAllah. Wallahualam. Okey. Kita tutup dan tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa tinggalkan Dewan segera.